Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah muka surat 577. Dah masuk muka surat 577. Iaitu kaedah-kaedah yang timbul daripada kaedah pokok al-umuru bimaqasidiha, ataupun tiap-tiap urusan itu, tiap-tiap pekerjaan itu bergantung kepada tujuannya. Jadi minggu lepas kita dah sampai kepada ada mushtiratin niyyah fi ibadatin la takunu adatan aw la taltabis. Tidak disyaratkan niat dalam mana-mana ibadat yang bukan jenis adat, atau ia tidak ada kesamaan ataupun kesamaran dengan yang lain. Maksudnya tuan-tuan, ibadat yang disyaratkan niat ini adalah ibadat yang satu, yang ada adat padanya. Contoh macam puasa. Puasa ni boleh jadi ibadat, boleh jadi bukan ibadat. Sebab tu puasa memerlukan niat. Untuk membezakan orang yang berpuasa kerana nak kurus dengan orang yang berpuasa kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang yang mengambil kesempatan, dia berpuasa sunat, satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Puasa Nabi Daud. Dia ada tujuan lain pula tu. Tujuannya nak kurus juga. Tapi oleh kerana diniatkan berpuasa sunat, maka dia mendapat pahala. Itu pertama. Maknanya perkara-perkara yang ada persamaan dengan adat kebiasaan, maka dia perlukan niat. Contoh puasa. Puasa ada persamaan dengan adat orang yang diet. Orang yang pasal puasa ni tak makan tak minum. Ada orang tak makan tak minum kerana nak kurus. Macam contohnya orang buat ketofastosis. Ini salah satu diet. Ketofastosis ni tuan-tuan, dia berpuasa selama beberapa jam, 16 jam, 18 jam. Ada aplikasinya dekat Google Store, tuan-tuan boleh cari, boleh ada. Jadi kalau tuan-tuan set kat situ, setkanlah waktunya daripada sekian sampai sekian tak makan. Ada pula yang puasa tak makan tapi minum. Itu water fasting. Water fasting ni boleh buat dalam 24 jam, 48 jam, 72 jam. Lebih tak boleh. Maknanya langsung tak makan satu hari satu malam tuan-tuan, tapi boleh minum. Dan minumnya bukan air manis. Dia minumnya air yang tak ada gula. Boleh minum Nescafe tapi tak ada gula. Itu water fasting nama dia. Puasa air. Ada setengah-setengah agama dia puasa tuan-tuan, tak makan, tak minum, tapi boleh minum susu. Puasanya minum susu saja dalam beberapa jam. Ada pula yang pati geni. Jadi benda tu ada kesamaan dengan puasa-puasanya yang bukan ibadat.
maka dalam keadaan ini ibadat itu perlu ada niat. Tapi perkara yang tak ada sama dengan adat tak perlukan niat. Contoh, baca Quran. Contoh baca Quran, tuan-tuan. Ada tak mana-mana ustaz mengajar kalau nak baca Quran kena niat sahaja aku membaca Al-Quran kerana Allah Ta'ala? Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab baca Quran ni tak ada sama dengan mana-mana perbuatan manusia. Ada? Baca buku tak sama, buku bukan Quran. Baca Bible tak sama, tuan-tuan. Bible walaupun Bible itu pun kitab Allah juga, katalah dibaca kitab Bible yang memang datang daripada Nabi Musa, dia tetap namanya baca Bible, dia tak baca Quran. Jadi ibadat, perkara yang tak ada kesamaan itu tidak perlu niat. Contoh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak syarat nak jadi Islam ni, tuan-tuan? Kena berniat sahaja aku masuk Islam kerana Allah Ta'ala. Tak ada, tuan-tuan. Yang ada syaratnya ialah mengucap dua kalimah syahadat. Sebab masuk Islam tak ada sama dengan masuk lain. Dia takkan sama. Masuk Hindu tak sama. So dia tak perlukan niat. Dan benda lain lah, bentuk amalan yang memang benda tu amalan tersendiri, maka dia tidak perlukan niat. Ataupun yang ada kesamaran dengan yang lain, dia perlukan niat. Tak ada kesamaran, tak ada perlu niat. Contoh ada kesamaran macam mana? Sembayang. Sembayang ni ada kesamaran. Okay, kita apa pula ni? Okey, sembayang ada kesamaran. Sebab sembayang ada sembayang maghrib, ada sembahyang isyak, ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat, ada sembahyang apa lagi? Fardu dengan sunat je kan. Kemudian jadi sembahyang ni dia ada kesamaran tau. Satu ibadat yang akan menimbulkan kesamaran. Ini sembahyang apa? Oh, sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Oh, sembahyang sunat. So, ibadat-ibadat yang seperti ini memerlukan kepada niat. Memerlukan kepada niat. Sama dengan puasa. Puasa pun ada kesamaran juga. Kalau bulan Ramadan, itu puasa wajib. Kalau hari-hari lain, mungkin ada puasa qada. Mungkin ada puasa sunat. Maka benda tu ada kesamaran, maka dia memerlukan kepada niat. Tapi kalau tak ada kesamaran, memang tak ada yang serupa dengan dia, dia tak perlukan niat untuk membezakan di antara satu sama lain. Itu pertama. Yang kedua, ishtiratut ta'ayyin fima yaltabisu duna ghairih. Disyaratkan ta'yin. Ta'yin ini menentukan dalam mana-mana amalan yang ada kesamaan, tetapi tidak disyaratkan ta'yin pada amalan yang tidak ada kesamaran dengan yang lain. Ini berdasarkan kepada hadis yang kita baca pada pertemuan lepas, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap sesuatu pekerjaan itu berdasarkan apa yang diniatkan dia. Jadi jelas hadis ini mensyaratkan ta'yin kerana dasar niat telah difahamkan daripada awal hadis, innamal a'malu binniat.
Artinya sesungguhnya segala amalan hukumnya berdasarkan kepada niat. Contoh yang disyaratkan ta'yin seperti sembahyang. Apa ta'yinnya? Okey. Usalli fardhu. Fardu apa? Sebab fardu ada banyak. Ada fardu asar, ada fardu zuhur, ada fardu subuh. Jadi nak sembahyang zuhur kena ditakyinkan bahawa aku sembahyang fardu zuhur. Okey, contoh yang disyaratkan ialah seperti solat. Maka disyaratkan ta'yin dalam solat-solat fardu kerana wujud persamaan di antara zuhur dan asar dari segi perbuatan, kaifiat. Maka tidak dapat dibezakan melainkan dengan ta'yin. Maka sebab itu kalau kita sembahyang zuhur, kita semata-mata kita sebut usalli arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak sah sembahyangnya kerana tidak ditentukan kita sembahyang apa sebenarnya, walaupun sembahyang dalam waktu zuhur. Dan bila ditakyinkan waktu zuhur, kita usalli fardal asri, saja aku sembahyang fardu asar, pun tak sah sebab tidak pada waktunya. Dekat situ pentingnya fardul asri itu. Ada setengah ulama dia bezakan pula usalli qasad, fardu ta'yin, asri ta'arud. Maknanya kita qasad, niat nak sembahyang apa, kita nak buat apa. Aku nak sembahyang. Sembahyang apa? Kena tentukan, ditakyinkan. Sembahyang fardu. Sebab ada juga sembahyang sunat. Waktu zuhur ada sembahyang sunat tak? Ada. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Waktu asar ada sunat tak? Ada. Jadi nak dibezakan di antara fardu dengan sunat tu kena takyin. Usalli fardu. Lepas tu fardu apa? Sebab sembahyang fardu ada banyak. Ada 5 sembahyang fardu. Kena itu tak dita'arudkan, diperincikan lagi, iaitu fardu asar, fardu zuhur. Sebab tu ulama meletakkan rukun niat dalam sembahyang ni itu 3 tu lah. Qasad, ta'yin, ta'arud. Ada 3 ni sah sembahyang. Tak payah panjang-panjang. Kita pasal kita ikut buku panjang. Usalli fardal asri usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi bila kita punya Allah, kita pun masuk cakap Melayu pula tu. Sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum kerana Allah Ta'ala. Itu jadi panjang tu. Allahu Akbar. Dia cukup 3 tu tuan-tuan. Salli fardul asri, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu aku sembahyang fardu asar. Aku sembahyang fardu asar makmum. Cukup. Habis 4 rakaat yang 4 rakaatin tu Ustaz. Lah sembahyang asar memang 4 rakaat. Tak payah disebut ke memang 4 rakaat. Adaan dah nama fardu ya adaan. Tak perlu disebut adaan kecuali di qada. Qada ni dibuat pada waktu yang bukan waktu yang tertentu. Contohnya qada asar dibuat pada waktu maghrib atau dibuat besok paginya, subuh. Waktu pagi, waktu duha buat sembahyang qada. Kena disebut qadanya. Jadi perkataan-perkataan itu semua merupakan ta'yin untuk menentukan benda tu sembahyang apa. Tunai ke, qada ke, apa ke.
usalli fardal asri adaan makmuman lillahi ta'ala. Dah, cukup. Itulah belum lagi perbahasan tentang niat ni mesti sahaja aku ke? Okey. Contoh bagi yang tidak diperlukan ta'yin, seperti taharah, bersuci, cewok, cebok, istinja. Istinja tak perlu ta'yin, tuan-tuan. Tak ada kerja lain. Tak ada kata istinja asar, istinja zuhur, tak ada. Sebab tu dia tidak perlu ditakyinkan. Haji tu satu je haji. Mana ada haji lain? Ada haji matahari. Haji tetap waktu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haji. Tak ada pula orang kata aku nak pergi haji Syawal, atau aku nak pergi haji Rejab. Tak ada. Umrah bebas. Waktu bila-bila. Dia tidak ada ditentukan waktunya. Oh, umrah ni ada umrah bulan April. Saja aku umrah April. Tak ada. Umrah sama aja. Benarnya tidak ada perbezaan. Maka bila tak ada perbezaan, dia tidak perlu ditakyinkan. Sama juga dengan bersuci, tuan-tuan. Bersuci juga tidak ada perbezaan. Cebok tak ada perbezaan, tuan-tuan. Basuh benda tu dengan cebok sama je. Kecuali bersuci seperti wuduk. Berwuduk dia ada persamaan dengan mungkin orang basuh muka dan basuh tangan kerana panas, El Nino. Jadi nak membezakan basuh muka dengan basuh tangan itu, maka kena berniat wuduk. Sama dengan mandi. Ada mandi sunat, ada mandi wajib, ada mandi kerbau. Jadi nak membezakan di antara tiga-tiga tu perlukan niat. Mandi ni tujuannya untuk apa? Tujuannya kerana meraihkan hari Jumaat. Tu mandi sunat Jumaat. Maka diniatlah saja aku mandi sunat Jumaat. Mandi ni kenapa? Sebab malam tadi bersama dengan isteri, jadi junub. Maka kena niat mandi junub. Bersuci yang ini sebab ada persamaan dengan benda-benda lain, dia perlu ditakyinkan. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi telah mencipta kaedah yang hampir sama dengan maksud kaedah di atas dalam Al-Madhab. Asy-Syirazi ini salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Katanya kullu mawdi'in iftaqara ila niyyatil faridah iftaqara ila ta'yiniha illa tayammum lil fardi fil asah. Tiap-tiap tempat yang memerlukan niat fardu maka perlu ditakyinkan, kecuali tayamum bagi fardu menurut pendapat yang lebih betul, pendapat yang asah. Maknanya tiap-tiap tempat yang memerlukan niat fardu maka perlu ditakyinkan. Betul lah. Fardu apa? Fardu zuhur ke, fardu asar ke? Kecuali tayamum. Tayamum memang tak ada. Ada orang guna tanah nak basuh muka? Tak ada kan? Sebab tu dia tidak ditakyinkan. Yang ketiga, ma la yushtaratu ta'arrud lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta lam yadur. Sesuatu amalan yang tidak disyaratkan ta'arud baginya, sama ada secara ringkas maupun terperinci, apabila ditakyinkannya dan tersalah takyin itu, maka ia tidak menyebabkan memudaratkan atau tidak menyebabkannya batal. Contoh seperti takyin tempat solat dan waktu. Takyin imam akan makmum yang di belakangnya.
atau seorang solat di waktu kabus tebal lalu niat adaan atau qadaan, tiba-tiba nyata tersalah takyin itu, maka tidak batal solat tersebut. Contoh tuan-tuan, tempat solat, maknanya dia menempati sebagai imam. Dia pun sembahyang Allah, dia ingat belakang ada makmum. Dia ingat belakang ada makmum. Tengok ini mungkin nanti orang ikut aku jadi imam, dia ambil, semua pun masih ambil wuduk kan. Terutama kalau dekat RNR lah kan. Wah, ini semua ambil wuduk ni, oh ini nakkan jadi makmum. Kita pun Allahu Akbar saja, aku sembahyang aku sembahyang fardu zuhur, makmum imaman kerana Allah Taala, tunai kerana Allah Taala. Jadi betul pun sembahyang. Tapi belakang tak ada pula yang ikut jadi imam, jadi makmum. Masing-masing sembahyang sendiri-sendiri tuan-tuan. Maka sembahyang kita tak batal. Sebab dia tersalah takyid itu, maka tidak batal. Contoh lagi, dalam keadaan ini zaman dululah, zaman dulu tak ada jam. Waktu hujan lebat, kita pun tak tahu ini sebenarnya asar zuhurnya dah habis ke belum. Sekarang tak masalah, tengok jam je, ataupun buka telefon tahu dah waktu masuk tak masuk, waktu habis tak habis. Ini dalam keadaan zaman ialah duduk dalam hutan ke, ataupun zaman dulu yang memang tak ada jam nak tentukan ini sebenarnya zuhurnya dah habis ke belum. Belum lah. Dia kata belum lah. Dia pun niatlah saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Tunai, dia sembahyang tunai. Allahu Akbar. Sekali lepas habis sembahyang tu, ataupun tengah-tengah sembahyang tu, tiba-tiba teranglah, katalah dah tak mendung lagi, nampak pula bayang-bayang. Sekali tengok bayang-bayangnya, kok dah masuk waktu asar. Maka sembahyangnya tak batal, dia boleh teruskan, tak ada masalah. Itu contoh bagaimana amalan yang tidak disyaratkan ta'arud baginya bila ditakyinkan dan tersalah. Sebab menjadi imam tidak disyaratkan ta'arud, tak disyaratkan. Imam tidak disyaratkan berniat imam, kecuali sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat itu fardu ain. Kalau sembahyang berjemaah dia bukan fardu ain, maka imam tidak disyaratkan, dita'arudkan untuk menjadi imam. Bila tak payah, maknanya kalau imam dekat depan tak berniat imam, sembahyang tetap sah. Cuma kata ulama, dia tak dapat fadilat berjemaah. Yang keempatnya, ma yushtaratu fiha at-ta'yin fal khata' fihi mubtilun. Apa-apa yang disyaratkan takyin, jika tersalah maka dia membatalkan amalan itu. Okey, amalan-amalan yang disyaratkan takyin. Contoh sembahyang fardu. Sembahyang fardu disyaratkan takyin. Maka kalau pada waktu sembahyang zuhur diniatkan sembahyang asar tunai, maka dia batal ke sah? Sah ke tak? Tak sah. Sebab dia sembahyang asar di waktu zuhur. Salah satu syarat sah sembahyang ialah masuk waktu. Sebab tu dia disyaratkan takyin untuk menentukan kau tu sembahyang apa. Ataupun dia tu nak sembahyang tapi niatnya puasa, nawaitu shauma ghadin adan Allahu Akbar. Tak boleh lah tuan-tuan.
Sebab niatnya ditentukan untuk berpuasa. Tapi dia niat puasa tapi sembahyang. Jadi tak sah lah tuan-tuan. Maka tak boleh diterima. Ma yajibu ta'arrud lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta dar. Amalan-amalan yang wajib dita'arudkan baginya secara ringkas dan tidak disyaratkan takyin, ditentukan secara terperinci. Apabila ditakyinkan dan tersalah, maka jadi mudarat, yakni menjadi batal. Contoh, seseorang yang berniat sembahyang mengikut Umar, kemudian ternyata yang dia ikut itu bukan Umar, maka tidak sah sembahyang itu. Ngarep Naudi. Ingatkan, bukan Naudi. Tadi Imam apa namanya? Katalah Imam Abu. Kita pun berniat. Berniat untuk mengikut Naudi. Rupanya bukan Naudi, orang lain. Maka sembahyangnya itu jadi tak sah, memudaratkan. Sama juga contoh lagi, seorang sembahyang jenazah dengan berniat si Ziyad. Kemudian ternyata yang disembahyangkan ti Omar, atau diniatkan lelaki, sebenarnya perempuan, maka batal sembahyang jenazah itu jika tidak disebutkan mayat itu. Sebab itu dalam sembahyang jenazah, tuan-tuan, apa ni? Ikut imam. Masuk ikut imam? Ini kalau sembahyang jenazah ni tuan-tuan, yang lebih selamat tak payah cakap mayat perempuan atau mayat lelaki. Aku sembahyang atas mayat ini. Dah. Kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan. Contoh lagi, rakaat sembahyang tidak disyaratkan takyin. Tetapi kalau diniat zuhur 5 atau 3 rakaat, maka tidak sah sembahyang itu. Maknanya, itu sebab dikata tadi, niat sembahyang ni yang rakaat tu tidak disyaratkan pun, tak syarat sebut. Sebab usalli fardhu zuhri, saja aku sembahyang fardhu zuhur dah memang 4 rakaat. Dia ditakyinkan bila? Kalau sembahyang kasar. Sebab tu kena sebut kasar. Bila sebut kasran, automatik 4 jadi 2. Tak ada pula 4 jadi 1, tak ada. Sebab tu cukup menyebutkan dia punya takyinnya kasar. Tapi kalau sembahyang biasa, sembahyang tamam, memang automatik 4 rakaat. Sebab tu tidak disyaratkan mesti disebut 4 rakaat. Walaupun kita kat sekolah kita belajar arba'a rakaatin, kalau tak disebut arba'a rakaatin tetap sah. Tapi kalau sebut, kena sebut betul-betul. Kalau zuhur kena sebut 4 rakaat. Kalau maghrib kena sebut 3 rakaat. Kalau dia tersilap sebut saja aku sembahyang fardu zuhur 5 rakaat, jadi tak sah. Sebab tersalah takyin dia. Sebab benda tu tak disyaratkan sebut mesti berapa rakaat. Tiba-tiba kita nak sebut juga tersalah sebut. Patut 3 rakaat, kita sebut 4 rakaat. Maka dia menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Seterusnya, seorang berniat qada sembahyang zuhur hari Isnin, sedangkan yang wajib dia qada ialah zuhur hari Selasa, maka qada itu tidak sah.
Maknanya dia tinggal sembahyang hari Selasa. Hari Selasa hari itu. Tapi dia nak qada ni, dia niatkan saja aku sembahyang qada zuhur hari Selasa. Maka tidak sah. Sebab tuan-tuan, qada ni tak ditakyinkan. Tak qada pula ditakyinkan apa ni? Hari apanya yang kau nak qada tu tak ditakyinkan. Tapi tiba-tiba kita nak takyinkan juga. Kita nak sebut juga. Tapi tersalah sebut. Maka dia menjadi sembahyang kita tidak, qadanya itu tidak sah. Kemudian puasa tuan-tuan. Pada malam Isnin diniatkan puasa hari Selasa, maka puasa itu tidak sah. Okey. Kita niat puasa. Ada tuan-tuan belajar niat puasa kena tentukan hari apa? Tak ada kan? Nawaitu sauma ghadin yaumus salasa. Tak ada. Saja aku berpuasa bulan Ramadan esok hari Selasa. Tak ada. Selasa, Rabu, Khamis tidak ditakyinkan, tidak disyaratkan mentakyinkan hari apa untuk kita puasa dalam bulan Ramadan. Walaupun ikut mazhab Syafi'i, niat puasa mesti tiap-tiap malam. Tapi tidak disyaratkan nak kena sebut besok aku puasa hari Selasa. Besok aku puasa fardu Ramadan hari Rabu. Besok aku puasa Ramadan hari Khamis. Tak disyaratkan. Tapi kalau disebut, tak boleh salah. Wah, aku ingatkan besok hari Selasa. Aku sebutlah saja aku berpuasa bulan Ramadan esok hari Selasa kerana Allah Ta'ala. Rupanya hari Rabu. Maka boleh menyebabkan puasa itu tidak sah kerana tersalah takyin. Siapa suruh takyin? Benda yang tak disuruh. Itu dia maksud dia tuan-tuan. Sama macam sembahyang jenazah tadi. Ada disyaratkan sebut nama orang yang kita nak sembahyangkan. Si mati namanya Abu. Tak ada disyaratkan sembahyang jenazah tadi mesti sebut Abu. Tapi kita nak sebut juga. Rupa-rupanya bukan Abu, Ali. Jadi tak sah tuan. Sebab salah takyin. Jadi benda yang tak disyaratkan takyin ni tuan-tuan tak payahlah. Tak payahlah ngada-ngada nak mentakyin-takyinkan. Seterusnya, an-niyyatu fil yamin tukhassisul lafzal am wa la tu'ammimul khas. Niat dalam bersumpah boleh mengkhususkan lafaz yang umum tetapi tidak boleh mengumumkan lafaz yang khas. Contoh, masalah pertama, seorang berkata, demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan seorang pun, dan dia meniatkan orang itu Omar. Okey, sumpah dia, sebab dia kata tadi sini, niat dalam bersumpah boleh mengkhususkan lafaz yang umum. Okey, aku tak akan cakap dengan siapa-siapa pun. Demi Allah, sumpah. Demi Allah, sumpah mesti ada demi Allah. Demi Allah, aku tak akan cakap dengan siapa-siapa pun. Itu lafaznya umum. Dia kata siapa-siapa, maksudnya siapa-siapa je lah, semua orang dia tak cakap. Tapi dalam hati dia niatkan, aku tak nak cakap dengan Omar. Maka boleh Omar itu khusus, boleh mengkhususkan lafaz yang umum tadi itu. Niatnya itu menyebabkan kalau dia bercakap dengan Abu, kalau dia bercakap dengan Sulaiman, kalau dia bercakap dengan Kamariah, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Sebab yang diniatkan itu Omar je sebenarnya. Itu maksud yang umum tadi boleh dikhususkan oleh niat. Sebab itu sebabnya dia balik kepada kaedah asal al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan itu berdasarkan kepada maksudnya. Apa maksud kau tak nak cakap dengan semua orang ni?
Maksud aku tak nak cakap dengan Umar sebenarnya. Artinya dia ada niat begitu. Maka dia tak kena, dia kalau dia bercakap dengan orang lain, dia tak kena kafarah sumpah lah. Okey. Contoh masalah kedua, seorang berkata, demi Allah aku tidak minum air kerana dahaga. Maka tidak dianggap dia melanggar sumpah kalau dia makan, kerana sumpahnya khusus kepada minum. Maknanya dia mengkhususkan kepada minum, maka yang lain-lain dia boleh buat. Tapi kalau dahaga macam mana? Makan tembikai. Tembikai ada air. Jadi dia tak dianggap sebagai melanggar sumpah. Kerana yang dia sumpah tadi itu, demi Allah aku takkan minum. Takkan minum air kerana dahaga. Maknanya dia khusus. Tetapi secara umumnya makan, termasuk makan benda yang berair yang boleh menghilangkan dahaga, dia tidak dianggap sebagai melanggar sumpah. Sebab makan ni umum. Makan apa? Makan cendol makan ke minum? Aiskrim makan kan? Aiskrim makan, dia tak ada minum aiskrim. Cendol masalah, cendol minum ke makan? Makan kan? Dia kalau minum, dia minum je kok. Kita tengok pada uruf lah tuan-tuan, pada adatnya. Cendol tu minum. Tapi kalau cendol sekarang dah minum dah, mana dia makan? Dia pakai straw. Dah minum dah. Maka kena tengoklah yang boleh menyebabkan akan Okey, satu lagi je. Maqasidul lafzi ala niyatil lafis illa fi mawdi'i wahidin wa huwa al-yaminu 'inda al-qadi. Okey. Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada niat orang yang berlafaz, kecuali satu masalah sahaja, iaitu sumpah di hadapan hakim. Ini oleh kerana sumpah di hadapan hakim berdasarkan kepada niat hakim, bukan dikira mengikut niat orang yang bersumpah. Okey. Tujuan dan matlamat lafaz dirujuk kepada niat orang itu. Contoh, terutamanya lafaz yang umum. Kau pergi balik rumah bapak kau, itu lafaz. Maka apa maksud engkau halau isteri engkau suruh balik ke rumah bapak dia? Maka akan ditanya kepada orang yang melafazkan, tidak suami yang melafazkan tadi tu, dia niatnya cerai ke ataupun niat dia cuma nak halau balik sebab marah. Bawa di depan hakim. Jadi hakim pun tanya, apa tujuan engkau melafazkan kau balik rumah mak engkau sekarang, rumah mak bapak engkau sekarang? Adakah engkau berniat untuk cerai ataupun tidak? Tak ada tuan hakim. Saya niatnya saya tidak apa? Tidak cerai. Saya cuma marah, saya nak halau dia balik bagi jadi pengajaran aja. Okey. Betul, kena bersumpah. Sumpahnya sebab hakim nak mendapatkan betul tak dia tu niatnya itu adalah kerana nak halau ataupun tidak. Dia pun bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, saya tidak berniat menceraikan isteri saya. Maka sumpah ini ikut kehendak hakim. Hakim percaya sumpah dia itu bahawa dia tidak menceraikan isterinya, maka hakim pun menjatuhkan hukum tak jatuh talak. Walaupun sebenarnya dia tu niatnya nak ceraikan isteri. Tapi bila dia sampai depan hakim, lain pula ceritanya. Maka dekat sini dari segi hukum digunakan hakim punya kehendak. Hakim lafaz sumpah di hadapan hakim. Maknanya dia wallahi wabillahi watallahi, saya tak berniat menceraikan isteri saya. Itu yang dipakai dari segi hukum. Kita kena faham. Maknanya depan hakim ikut apa yang hakim nak daripada
daripada sumpah di hadapan hakim. Sebab tu sumpah laknat ni, ke sumpah laknat ke apa tuan-tuan, sumpah di hadapan hakim tuan-tuan, bukan dekat depan masjid. Kita tak dikira lah. Tak dikira. Yang tidak dikira. Sebab tu dia dianggap sebagai lafaz kinayah. Jadi lafaz kinayah ni dia memerlukan pada tengok pada niat. Tapi biasanya kalau memang dia nak cerai, kalau depan hakim dia kata memang saya nak cerai tuan hakim. Tak berani dia kata kalau dia kata okey sekarang bersumpah wallahi, tak berani dia. Lagi bila hakim kata kau jangan main-main, kau lepas sumpah kalau tak betul kau balik kena langgar lori. Pengalaman kawan-kawan yang jadi hakim tuan-tuan, tak ada dia akan ngaku juga niat apa dia. Dia takkan bohong ke. Sebab tu dipakai sumpah hakim tu. Sebab biasanya pada urufnya, pada ghalibnya, orang yang bersumpah depan hakim dia takkan bohong. Dia yang jenis bohong ni kan, dia memang jenis hati batu entah hati apalah. Memang daplek betul lah. Itu memang berani bohong depan hakim. Guna sumpah. Itu powernya hakim tuan-tuan. Iya tuan-tuan, kat luar garang, masuk mahkamah jadi tikus. Kat luar something bertatu-tatu ni masuk mahkamah jadi tikus. Tak berani dia. Itu kehebatan hakim tuan-tuan. Tak kira lah hakim mahkamah syariah ke ataupun hakim mahkamah atau mahkamah sivil. Dia tak tahulah, dia memang ada aura lah jadi hakim ni. Dia ada aura. Sebab tu hakim ni biasanya mana ada senyum. Tak ada senyum dalam mahkamah. Kalau medang senyum dia. Mahkamah. Wallahu alam tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana lafi ladzina amanu salihat wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.